Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam channel Nur Haifa. So, kepada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Okay? Jadi hari ni Haifa nak bercerita tentang keperluan ketika berpantang. Jadi apakah barang-barang yang diperlukan ketika berpantang. Okay, terutamanya untuk ibu-ibu yang baru bersalin ataupun yang bakal bersalin tak lama lagi. Yang orang kata bila musim PKP ni kita mempunyai limit ya, di mana bila PKP kita tak boleh nak pergi ke rumah mak kita yang mungkin berada di negeri yang berlainan daripada kita, ataupun di rumah mertua yang jauh dari kita, ataupun kita mempunyai kekangan dari segi itu untuk kita berpantang dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, jadi hari ini Haifa nak berkongsi tips bagaimana kita boleh berpantang dengan sendiri ataupun dengan bantuan ibu bapa, tapi kita kena sediakanlah bahan-bahan ni walaupun kita nak berpantang kan dengan ibu bapa kita yang mungkin lebih tahu, dan kita nak berpantang sendiri mungkin kerana PKP yang menyukarkan kita untuk ke negeri lain, walaupun sebenarnya boleh, kita boleh buat surat untuk pergi ke negeri, untuk kita rentas negeri dan pergi ke rumah ibu bapa kita untuk kita berpantang, tak ada masalah. Tapi Haifa share tips ni sebabkan Haifa dah melaluinya, dan Haifa rasa Haifa kena share untuk bakal-bakal ibu yang bakal berpantang tak lama lagi, kerana Haifa rasa benda ni penting untuk ibu-ibu yang lepas bersalin, dia macam masih penat, badan dia masih tak larat, ada yang suami jauh daripada, suami bekerja jauh, jadi kena berpantang sendiri dan sebagainya. Jadi kita memerlukan persediaan yang betul-betul rapi untuk kita berpantang dengan keadaan yang selesa. Okay? Jadi hari ni Haifa share benda pertama yang Haifa rasa paling penting untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin ialah tungku. Okey, batu tungku tu tak kisahlah batu tungku sungai ke, batu tungku besi ke, ataupun jenis tungku yang elektrik tu, tak kisah mana-mana pun, yang penting dia memanaskan, dia boleh memanaskan badan kita. Jadi bagi Haifa tungku ni penting sebab bila kita baru lepas bersalin, kita punya rahim masih dalam proses nak mengecut, mungkin ada darah-darah yang belum keluar sepenuhnya kan, darah beku tu, jadi kita perlukan tungku ni untuk kita tungku badan kita. Jadi jika macam suami kita bekerja dan sebagainya, kita boleh pakai jenis yang tungku elektrik ataupun tungku yang boleh panaskan kan, masuk dekat pemanas dan kita panaskan, boleh juga pakai jenis yang tu jika tak sempat. Tapi kalau kita ada masa, kita boleh pakai batu tungku sungai ataupun batu tungku besi, panaskan atas dapur, and then kita boleh pakai untuk kita tuam dekat, kita tungku dekat bahagian perut, bahagian betis, bahagian kaki kita, dan sesuai lah untuk ibu yang baru lepas berpantang, yang tengah berpantang. Okey, yang kedua ialah hot pack. Okay, hot pack ni Haifa ada tunjuk hot pack ni macam mana bentuk dia pada video Haifa yang extra things yang kita kena beli ketika masa mengandung tu kan, untuk persediaan bersalin kan. Haifa ada tunjuk hot pack tu yang kita boleh isi air panas dalam dia, ataupun kita boleh isi air sejuk dalam dia. Bukan hot pack yang macam getah tu, bukan, dia jenis yang macam, Haifa akan letak gambar lah, Haifa memang akan letak gambar kat sini, nanti boleh tengok. Okay, hot pack ni dia sesuai untuk apa? Sebab bila kita baru lepas bersalin, badan kita ni dia macam mengeluarkan hormon-hormon yang banyak ya, macam-macam jenis hormon dia keluarkan. Jadi Haifa pun tak tahu nak cakap lebih-lebih pasal hormon ni sebab Haifa bukanlah pengamal perubatan ke apa, bukan. Haifa tak tahu pasal benda-benda ni. Jadi Haifa just nak cakap bila kita lepas mengandung, biasanya kita punya payudara kita membengkak sebab untuk menyusukan anak kan. Jadi hot pack ni membantu dari segi kita untuk tuam di bahagian yang membengkak tu. Jadi dia macam mengurangkan sikit lah sakit kita. Okey. Lagi satu, macam Haifa masa lepas bersalin tu, kaki Haifa bengkak yang amat dahsyat. Haifa tak pernah bengkak waktu mengandung. Waktu mengandung tak ada masalah, tapi lepas habis bersalin tu memang kaki Haifa bengkak sebengkak-bengkaknya. Jadi kena pakai hot pack tu untuk tuam, dan bila baring kita tinggikan sikit kan kaki kita, jadi kita tuam dengan hot pack tu lah, letak air panas je dalam tu, senang.
Okey, yang tu barang yang kedua. Okey, yang ketiga ialah stokin. Okey, stokin ni penting, ikut orang jugalah. Kalau nak pakai, pakailah. Kalau tak nak pakai, ikutlah badan masing-masing kan. Macam Haifa kalau pakai, Haifa beli stokin yang jenis tebal, bukan yang jenis nipis yang elastik tu, tak. Haifa pakai jenis tebal tu supaya bila kaki kita bengkak pun stokin tu still boleh muat masuk. Kalau yang elastik tu dia macam menekan sikit kan kita punya kaki. Jadi yang Haifa tak suggest sangat lah yang jenis jenis nipis yang memanjang tu, Haifa tak suggest sangat. Tapi kalau kita pergi hospital, biasanya lah nurse akan suruh pakai stokin yang jenis tu. Dia ada kat farmasi, dia jenis yang panjang, dia macam agak elastik, memang ketat, dia akan mengetat. Bila kita tarik tu dia macam kita rasa macam kaki kita macam terperangkap macam haba-haba tu kan, macam apa cakap bila terperangkap tu rasa macam tak selesa lah kaki kita. Kalau yang besar tu at least macam angin pun boleh masuk, macam selesa lah, ada aliran udara macam tu. Janganlah beli jenis yang material yang tak boleh nak, tiada pengaliran udara yang bagus tu. Okay, ikutlah kaki masing-masing kan. Macam Haifa prefer yang jenis bulu-bulu tu, jenis yang stokin berbulu yang tebal tu. Okey, tapi dia masih memberi pengudaraan yang bagus lah untuk kaki. Okey, lepas tu yang keempat ialah, ini penting bagi Haifa, iaitu botol air kosong ataupun termos ke. Lepas tu dengan macam bekas untuk kita letak makanan. Kalau boleh benda tu pastikan ada kat tepi katil kita lah, senang. Kalau boleh beli jenis rak yang macam yang warna putih. Kalau kat Shopee dia ada rak tu warna putih, dia macam ada 3 tingkat, boleh susun dalam tu. At least kita boleh letak kat tepi kita boleh tolak nak pergi mana-mana. Kalau nak pergi ruang tamu ke, kita boleh tolak ke ruang tamu. Dia jenis yang ada roda bawah dia. Kita boleh pakai yang tu. Yang tu bagi Haifa macam bagus juga. Sesuai lah untuk ibu-ibu yang berpantang kan, untuk kita letak susun barang-barang tepi tu. Tapi yang Haifa nak tekankan ialah botol air ni penting. Walaupun kita baru lepas bersalin, kita kena minum banyak air sebenarnya, ikut keperluan badan kita. Sebab kita perlukan banyak air sebab sekarang ni cuaca panas. Satu, mak ada bunyi lah pula. Cuaca panas yang pertama. Yang kedua, sebab kita menyusukan baby kan, menyusukan anak, jadi badan kita perlukan banyak air, dan banyak juga air yang keluar pada badan kita. Jadi kita kena sentiasa top up air yang dah keluar daripada badan tu. Okay, jadi pentingnya botol air tu. Dan kalau boleh belilah botol air yang ada tulis berapa ml tu, jadi kita boleh track kita dah minum berapa banyak dah pada jam ni. Jadi tengah hari kita minum berapa banyak macam tu. Tapi kalau boleh minum je banyak-banyak. Cuma Haifa tekankan supaya beli botol air ni supaya ibu-ibu tak perlulah pergi ke dapur ulang alik ambil air. Okay, air ada kat tepi. Macam tu. Okay, lepas tu ni pun barang yang penting, iaitu pad. Okay, pad ni dia ada dua. Satu yang pad untuk kita punya darah, yang macam biasa kita pakai pad yang biasa tu, yang maternity pad. Yang kedua ialah breast pad. Okay, breast pad ni untuk kita punya payudara. Disebabkan bila kita bersalin, kita akan macam kebanyakannya lah saya rasa ibu-ibu akan kan menyusukan anak, jadi akan ada susu yang keluar daripada kita punya payudara. Jadi kita perlu something. Memanglah kita boleh pakai milk collector, tapi dalam masa yang sama kalau kita pakai bra yang maternity bra tu, dia macam bila sentiasa keluar nanti dia basah kan kat situ. Jadi better pakai breast pad supaya bila macam dah penuh je breast pad tu, ataupun kita rasa dah tak selesa, kita boleh buang breast pad tu, kita ganti dengan breast pad baru. Okay, jadi macam orang cakap apa, kebersihan tu terjamin lah. Kalau nak senang, pakai yang tu lah, yang jenis pakai buang tu. Kalau ada juga yang jenis yang boleh basuh, washable punya breast pad, tapi Haifa tak suggest yang tu. Sebab tu dia punya material pun kadang-kadang sensitif dengan kulit, jadi tak sesuai. Jadi better pakai yang breast pad lah. Ikutlah nak beli breast pad brand apa, tak kisah. Lepas tu maternity pad pula Haifa pakai untuk 2 minggu pertama. Haifa pakai yang medium tu kan. Medium tu dia tebal, dia sesuai lah macam Haifa sakit kat bahagian bawah tu bila lepas jahit kan. Bila kita pakai tu dia macam lembut sikit, bila kita duduk pun tak terasa sangat geseran ke apa kat bahagian bawah.
Okey, yang tu jenis tebal. Lepas 2 minggu tu kalau macam darah dah kurang, Haifa akan pakai pad yang biasa macam pad Cortex ke L'Oreal ke, macam itulah. Okey. Lepas tu seterusnya ialah bengkung. Okey, bengkung ni perlu pakai ke tak? Okey, bagi Haifa untuk awal-awal permulaan tu perlu, tapi bukanlah pakai 24 jam. Maksudnya macam kita nak pergi, contoh kalau Haifa nak pergi klinik kesihatan, nak buat check up, nak bawa anak nak bawa baby pergi check up, Haifa akan pakai bengkung supaya bila Haifa jalan tu dia macam tak terkangkang sangat. Bila kan kita jahit kan sakit dan kita takut jahitan terbuka. Jadi bila kita pakai tu tak adalah kita terkangkang sangat jalan. Jadi macam kita kepit. Jadi kalau kita nak cepat pun kita still jalan lambat sebab bila kita macam rushing kan, macam nurse panggil nama ke, so kita nak cepat and then kita tak sedar yang kita jalan pun laju dan kita jalan pun macam terkangkang sikit, takut nanti jahitan terbuka. Jadi pakailah bengkung untuk mengelakkan kita terlupa bila time kita nak jalan tu. Okey. Lagi satu macam nak masuk dalam kereta ke, nak keluar kereta ke, kan macam kita kena kangkang kaki-kaki kan bila kita nak keluar. Jadi bila kita pakai bengkung tu dia macam membantu kita untuk kekal dalam posisi yang mengepit, macam tu. Okey, macam gitu bengkung. Okey, janganlah pakai 24 jam. Pakai macam ada orang kata kena pakai 24 jam bengkung. Tak, ikutlah macam kalau badan kita dah rasa tak selesa, tak payah pakai. Kalau macam bila kita nak bergerak tu, Haifa rasa kita boleh pakai. Macam Haifa pun tak selesa sangat pakai bengkung sebab dia macam terlampau ketat kan. Bengkung yang Haifa pakai ialah bengkung bunga. Bunga ni dia macam ada 2 jenis. Satu jenis zip, kita boleh pakai jenis zip, dia macam 2 in 1 lah, zip dengan lagi satu tu dia jenis strap. Jadi strap tu kita boleh adjust ikut nak ketat mana kita nak, macam tu. Strap yang macam apa, kasut sekolah tu kan, strap macam tu, kata hidung. Okey. Lepas tu benda yang penting lagi kena ada ialah, okey, ni penting, okey, multivitamin. Multivitamin ni penting sebab bila kita baru lepas bersalin memang akan biasanya hospital akan bekalkan kita dengan ubat. Ubat tu kira macam Obimin ke, still boleh makan kan, acid folic ke, boleh, tapi Haifa prefer lagi multivitamin sebab bila kita lepas bersalin macam banyak kan darah kita keluar, badan pun tak larat, sengal-sengal lagi. Jadi makan multivitamin ni dia mempercepatkan badan kita untuk sembuh dan luka kat bawah tu pun akan cepat sembuh. Lagi-lagi kalau kita makan jenis yang vitamin C kan, jenis macam tu baguslah. Jamu-jamu ni kalau boleh bagi Haifa lah, elakkanlah makan jamu-jamu yang kita tak tahu apa kandungan di dalamnya, yang tiada kelulusan KKM. Kita elakkan supaya tak ada masalah yang berlaku pada badan kita di masa akan datang. Okey, bagi Haifa bila kita makan jamu, okey, ni Haifa punya pengalaman sebab Haifa ada anak yang kuning dan kuning dia panjang. Masa Haifa tak makan jamu, tapi Haifa ada pakai jenis minyak, macam minyak yang bukanlah minyak, dia macam sapuan herba untuk kita punya badan. Dan sapuan herba tu rupa-rupanya dia macam panas, dia memanaskan badan kita, which is bagus lah sebenarnya. Tapi untuk baby, Haifa tak tahu lah kalau dia ada efek juga baby sebab lepas macam beberapa hari Haifa guna sapuan yang panas kat badan tu, mungkin sebab dia ada halia, dia ada macam-macam lagi kan dalam dia punya sapuan tu. Bila pakai kat badan and then kita susukan baby, Haifa tak letak lah kat payudara, tapi Haifa letak kat badan, satu badan kan, mungkin dia macam menyerap ke apa kan, kita tak tahulah. Dan kuning baby makin naik masa tu. Jadi bila Haifa stop baru macam turun sikit, Haifa perasan. Mungkin tu salah satu punca, Haifa pun tak pasti. Tapi lepas tu memang Haifa terus stop. Haifa pakai untuk 3 hari je, lepas tu Haifa terus stop. Tapi untuk sesiapa yang tak ada anak yang kena kuning ke apa ke, boleh je lah pakai sebab tu macam bagi kita punya badan, memanaskan badan kita, which is sedap lah badan kita kan. Kalau tak sejuk je. Okay, lepas tu apa lagi yang penting iaitu pump. Breast pump ni ikutlah nak pakai yang jenis manual, yang macam milk collector tu, jenis manual tu, ataupun yang jenis elektrik, yang tu pun boleh. Untuk ibu-ibu yang macam pertama kali mengandung, susu macam susah kan nak keluar, jadi kita pakai breast pump tu untuk kita rangsang kita punya susu untuk keluar. Sebab baby pun macam masa baru lahir dia macam tak nak isap sangat, jadi kita kena pakai something yang
orang kata macam breast pump tu lah, untuk kita bagi susu kita keluar. Lepas tu nanti kita susukan baby dah ada dah susu, tak perlu breast pump pun tak apa. Macam Haifa pakai breast pump ni bulan pertama je. Lepas tu bulan kedua tak pakai, Haifa just pakai milk collector. Okay, pump kiranya mermaid lah kan, pakai teknik mermaid tu, kita pump guna milk collector, kita tadah. Okay, lepas tu yang penting juga ialah milk collector. Milk collector ni ada banyak. Satu yang jenis yang macam kita pegang, macam dia ada bentuk macam suction dia, pasal ada bawah dia macam ada bentuk untuk tadah tu. Yang kedua jenis bulat, yang Haifa tunjuk kat video sebelum ni. Haifa beli jenis bulat tu, yang tu Haifa tak pakai. Haifa pakai dalam sehari ke 2 hari je Haifa pakai, sebab dia macam bila kita pakai benda tu macam sikit je, ni bila dah penuh nanti dia akan melimpah keluar. So tak tahulah Haifa salah ke apa kan, salah pakai ke apa, tapi benda tu macam sikit sangat untuk tadah kita punya susu tu. Better beli yang besar, milk collector yang untuk tadah susu tu. Lepas tu belilah plastik jenis yang bila kita nak simpan ke susu kita yang banyak ke dalam peti ais ke, beli plastik ataupun yang jenis botol. Botol tu pun macam okey lah jenis yang tu kan, tapi Haifa guna plastik je, tu pun sebulan macam tu je kot Haifa guna. Lepas tu Haifa tak guna dah, sebab Haifa terus bagi fresh dekat anak, kira macam anak-anak menyusu je baru Haifa terus bagi macam tu. Okey, lepas tu benda yang penting ialah of course lah bra kita tu kalau boleh pakai yang jenis maternity, sebab maternity ni lebih selesa. Lepas tu kita nak menyusukan anak senang, kita boleh buka je tepi dia tu, kat tepi tali tu ada tempat buka tu, and then kita boleh susukan baby kita. Kalau pakai jenis yang biasa tu susah, kita kena buka tali dia, kita kena buka selak, macam banyak benda, banyaklah macam langkah-langkah seterusnya. Jadi susah. Kalau yang maternity tu kan sebelah je dah boleh terus bagi, ni tutup balik. Okay, pakai yang tu. Tengoklah kat Shopee banyak asalnya. And then yang ini optional macam boleh lah kalau nak. Okay, sabun ni Haifa pakai mula-mula masa 2 minggu pertama, Haifa pakai sabun jenis herba, sebab macam setengah orang dia mandi dengan air daun herba kan. Macam Haifa mandi juga, tapi macam taklah everyday nak mandi air daun herba, nak kena panaskan air lah apalah, tak ada. Nak kena standby daun tu, tak ada. Nak kena rebus lah. Jadi nak senang beli sabun herba. Tapi kalau tak nak pakai sabun herba tak apa, yang penting belilah macam sabun scrub ke apa, sebab bila kita lepas bersalin kita rasa macam badan kita macam, dia macam kadang-kadang ada macam bukan gatal, nak kata daki, bukan daki, dia macam something yang melekat kat kulit-kulit kita ni, dia macam nak kata allergic pun ya juga, mungkin hormon kot kan. Jadi bila kita pakai sabun tu, kita pakai scrub lah, sabun scrub tu mewangikan dan menanggalkan kulit-kulit yang dah mati. Okay, lebih segar lah maksudnya, lebih bersih. Macam tu. Nak pakai sabun biasa pun tak ada masalah, yang penting kita selesa, tu je. Okay, lepas tu seterusnya ialah selipar. Okay, selipar ni penting. Contoh kalau sebelum ni kita pakai kasut masa kita pregnant, bila lepas bersalin, badan kita kadang-kadang dia mengembang, tak pasti sebab apa. Macam Haifa kaki bengkak, jadi Haifa beli slipper yang besar daripada kaki Haifa. Untuk kita pergi ke klinik pun kita pakai yang tu je, senang. Pakai stokin, pakai slipper tu senang. Kalau pakai kasut tu macam terlampau menekan sangat kaki dan sakit, nanti lagi bengkak kaki kita. Okay, jangan. Jadi belilah slipper yang sesuai. Janganlah pakai slipper yang jenis yang dia sekat dekat kita punya ibu jari kaki dengan jari telunjuk tu. Jangan. Beli yang jenis sarung je macam tu. Okay, slipper macam tu. Lepas tu belilah baju sejuk ataupun baju yang lengan panjang. Kalau waktu malam kita sejuk biasanya, sesuai lah pakai baju sejuk. Okey, kena pakai. Lepas tu kain optional, nak pakai kain ataupun seluar, ikutlah masing-masing punya keselesaan. Contoh nak bergerak kan, macam Haifa kalau kat rumah Haifa selesa pakai seluar, tapi seluar yang jenis macam seluar yang besar tu, seluar apa panggil, palazzo tu, macam tu. Yang tu lebih sesuai lah bagi Haifa. Okey, seterusnya ialah Epsom salt. Okey, garam Epsom. Kalau pergi dekat farmasi memang ada jual garam Epsom ni di dalam kotak warna biru. Okey, garam Epsom ni sesuai untuk kita yang baru lepas bersalin. Bila kita bahagian bawah kita tu macam
sakit kan jahitan tu, kita basuh guna air biasa je, tak perlu sapu ubat apa-apa, melainkan kalau doktor suruh sapu ubat, okey. Ataupun macam Haifa, kalau nak basuh Haifa akan buat kita boleh buat rendaman air garam. Yang itu pun bagus juga untuk kita punya bawah tu lebih, lebih selesa, mengelakkan bakteria. Macam tu kita pakai garam Epsom lah. Yang boleh google cara-cara dia. Haifa tak tunjuklah kat sini, boleh google lah cara-cara guna garam Epsom untuk ibu yang lepas bersalin. Okey, memang Haifa pun ada guna, tapi Haifa just letak dalam cebok air tu. Ini Haifa gaul-gaul dengan air yang macam suam-suam tu. Lepas tu Haifa siram di bahagian bawah. Okey, biasanya orang akan rendam lah, dia punya duduk di dalam air garam Epsom tu, macam tu. Okey, lepas tu seterusnya ialah perlu ke untuk orang datang untuk urut kita? Okey, bagi Haifa perlu urutan jika kita tak ada orang yang boleh tolong urut badan kita. Sebab bila kita lepas bersalin, badan kita sangat sengal-sengal. Okey, kita memang sakit satu badan, tak nak kena urut. Kalau kita nak urut diri kita sendiri, kita pun tak larat. Nak suruh suami, kemungkinan suami kerja jauh ke kan, untuk yang macam tu. Macam Haifa, alhamdulillah suami Haifa sentiasa ada dengan Haifa waktu Haifa berpantang. Kadang-kadang Haifa suruh dia lah, tapi Haifa tetap ambil package urutan dengan confinement lady. Ambil 3 hari. 3 hari. Kiranya 3 hari orang datang urut Haifa. Kakak tu datang tolong urut. Lega lah lepas kena urut tu. Lepas tu hari-hari seterusnya suami yang tolong urut. Okey. Yang penting kita berurut lah, bagi kita punya perjalanan darah kita lebih bagus. Okey. Lepas tu macam mana kalau yang berpantang sendiri kan? Okey, kalau macam kita ada orang, kalau kita ada ibu bapa yang duduk dengan kita, mungkin mereka tolong masakan berpantang dan sebagainya. Tapi kalau kita berpantang sendiri macam mana? Kalau berpantang sendiri, kalau ada suami, minta tolong suami masakkan. Tengoklah makanan yang simple-simple dekat Facebook, ada banyak sangat menu untuk berpantang, untuk wanita berpantang. Tak perlulah ikut sebiji kalau macam tak reti kan. Macam Haifa pun masa berpantang tu makan simple, macam sayur, just letak rebus sayur, lepas tu nasi putih, lepas tu ikan, air, kadang air urin, kadang air kosong biasa je, buah. Yang penting lah kena ada. Yang penting badan kita tengok badan kita macam mana. Kalau tak gatal-gatal, tak gatal-gatal, tak mengeluarkan simptom-simptom yang pelik, kita boleh teruskan makan makanan tu. Okey, tak ada masalah. Yang penting kita apa-apa kita google dulu. Boleh ke tak? Kita tanya dulu mak kita. Kalau walaupun mak kita jauh kan, kita call dulu, tanya boleh tak makan ni ke, ataupun kita WhatsApp ke mak bapak kita kan. Kita tanya boleh ke tak. Kalau tak pun kita google je. Sekarang ni semua di hujung jari. Kita google je, tanya. Kat grup Facebook pun ada banyak sangat grup support untuk ibu-ibu yang hamil. Kita boleh tanya dalam grup tu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Seterusnya ialah apa lagi? Okey, kita perlukan, okey, yang ni pun optional. Belilah satu fan yang kecil yang kita boleh fan yang macam kita beli kat DIY, kipas kecil tu kan. Kenapa? Okey, ini pengalaman Haifa. Sebab Haifa bersalin normal, jahit, bahagian bawah tu dia macam lambat sikit nak sembuh. Haifa tak ada bubuh ubat apa-apa, ubat sapu ke tak ada. Sebab nurse cakap tak payah letak apa-apa. Okey, Haifa biasakan tukar pad 2 jam sekali. Okey, 2 jam sekali memang kena tukar pad, ataupun paling lama pun sejam. Sebab sejam tu pun dah rasa tak selesa dah bahagian bawah tu. Okey, lepas tu masa lepas kita dah basuh, kita keringkan sekejap sebelum kita nak pakai pad tu, pakai kita punya panty semua. Kita tunggu sekejap dalam 5 minit macam tu, kita anginkan dengan fan tu. Kira fan tu kita anginkan bagi tempat yang luka tu kena angin, ada laluan udara supaya cepat sembuh. Boy. Okey, maaf kalau video ni ada gangguan sedikit ya. Okey. Apa lagi ya?
Iaitu ni pun penting juga. Okey, iaitu tempat duduk. Macam kita ada tempat khas untuk kita susukan baby. Contoh kerusi, sofa yang lembut sikit ataupun tak kisahlah apa-apa, tapi sediakan satu tempat khas untuk kita susukan baby dengan sempurna, maksudnya dengan selesa. Jangan kita macam duduk atas katil, tepi katil dan kita membongkok macam tu. Tak baguslah untuk kita punya posture, memang akan sakit-sakit badan. Better ambil satu sofa ke kerusi ke apa-apa ke. Kalau tak ada, kita beli yang macam ada macam bantal yang tengah-tengah ada bulatan tu, kita duduk atas bantal tu supaya kat tempat yang jahit tu tak terasa sakit. Okey, kita duduk atas tu, kita boleh susukan baby kita dengan lebih selesa. Ataupun ada sofa ke yang kita boleh sandar, kita boleh pegang baby kita, kiranya macam bawah tangan kita ni, okey, kat belah sini macam ada, kita boleh letak macam tu, kita boleh tampung baby kita, macam tu. Ataupun beli yang baby punya nest tu kan, yang kita boleh letak baby atas tu, and then kita boleh pegang je nest tu, and then susukan baby kita macam tu pun boleh yang tu. Tapi jangan beli yang besar sangat nest tu, beli yang ada yang khas untuk susukan baby punya. Beli yang macam tu, bantal yang khas lah untuk susukan baby, lebih selesa. Kalau kita pegang macam tu, kita lenguh tau, kita duduk pun membongkok nanti dan kita akan cepat lenguh, memang badan akan sakit-sakit nanti. Okay, better beli yang macam tu. Ataupun sediakanlah tempat untuk ni, untuk menyusukan anak. Okey, lepas tu seterusnya ialah yang ni pun ikutlah penting ke tak penting. Kalau macam kita seorang-seorang, tak ada sesiapa yang boleh bantu kita, kita beli penyangkut baju baby yang jenis yang kecil, dia macam tinggi, and then dia macam ada banyak tempat untuk gantung baju baby. Yang tu kita boleh letak dalam rumah pun boleh, tak ada masalah. Nanti dia akan kering, kita just buka tingkap je lah kan. Yang tu sesuai untuk ibu-ibu yang berpantang sendiri, untuk macam lepas kita dah baju dah basuh tu dekat mesin tu, angkat and then kita letak je, kita sidai macam tu je baju baby, tak perlu pakai hanger ke apa, kita masukkan je dalam tu. Yang tu pun membantu jugalah ibu-ibu. Okey, jadi apa lagi? Okey, yang ni pun optional, ikutlah nak ke tak nak. Hair dryer ni untuk rambut kita yang keguguran ataupun kita mandi kan, kita nak cepat kering rambut kita, kita pakailah hair dryer supaya cepat kering, and then kita pun tak sakit kepala. Bila kita biar rambut kita lepas mandi, kita biar macam tu je, kita boleh bersalin, nanti kita akan cepat sakit kepala tau bila kita biarkan rambut kita macam tu. Okey, jadi tu je yang Haifa nak share untuk video kali ni. Okey, harap dapat membantu ibu-ibu yang bakal bersalin tak lama lagi, yang akan bakal berpantang dengan ibu bapa, ataupun bakal berpantang dengan suami, ataupun berpantang sendiri. Semoga semuanya selamat lah. Okey, macam Haifa suggest sangat-sangat, kalau tak ada orang yang boleh masakkan makanan pantang kita, sekurang-kurangnya kita boleh cari dekat Facebook ataupun di kawasan rumah kita tu, carilah sesiapa yang boleh tolong masakkan masakan berpantang untuk kita. Masakan simple je, sekarang ni pun dah banyak yang buat COD makanan berpantang. Kita boleh cari dekat Instagram pun ada. Okay, carilah yang dekat-dekat kawasan rumah kita tu. Pastikanlah yang tu, yang penting ibu masa berpantang kena jaga makan, sebab nak susukan baby. Memang waktu berpantang kita akan sangat-sangat dan selalu sangat lapar. Sediakanlah snack-snack yang berkhasiat macam kurma ke, biskut. Bila kita lapar, kita boleh ambil je kat tepi katil kan, senang. Okay, itulah yang penting bagi Haifa, sebab kita nak susukan anak waktu kita berpantang. Kita tak nak stres-stres. Okay, jangan risau kalau anda kena berpantang sendiri, tak ada masalah. Yang penting jaga badan kita ni, kita jaga dengan betul. Walaupun kita berpantang ataupun kita dah habis berpantang, kita still kena jaga pemakanan kita. Okay, bukan waktu berpantang je kita jaga 44 hari tu je, tak. Kita kena jaga sampailah kita sampai ke akhir nyawa kita. Okay, so itu sahaja video kali ni daripada Haifa. Semoga bermanfaat, dan jika ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya Haifa dekat ruangan komen. InsyaAllah Haifa akan jawab. Dan untuk yang bertanya tentang video apa barang yang
tak penting, yang macam bila kita dah beranak, kita dah bersalin, dan kita dah ada baby kita dah besar, apa yang penting, yang tak penting. Okay, nanti Haifa akan buat video tentang tu juga. Semoga bermanfaat untuk semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.